Assalamualaikum semua. Okey, jadi hari ini kita akan lihat 5 asas kemahiran belajar. Jadi kemahiran yang akan cikgu kongsikan ialah yang pertama, kemahiran membaca, yang kedua, kemahiran mendengar, yang ketiga, kemahiran menulis, yang keempat, kemahiran membuat nota dan yang terakhir, kemahiran mengingat. Kelima-lima kemahiran ini adalah merupakan asas kepada kemahiran belajar yang perlu anda tahu. Baiklah anak-anak pelajar, jadi kita pergi kepada kemahiran yang pertama, iaitu kemahiran membaca. Kemahiran membaca ni adalah merupakan proses untuk mendapatkan maklumat, pengetahuan dan fakta mengenai sesuatu perkara. Okey, ada 2 kemahiran membaca yang anda perlu tahu, iaitu dengan menggunakan kaedah skimming ataupun kaedah scanning. Okey, apa dia kaedah skimming dengan scanning ni? Baiklah, kaedah skimming atau maksudnya sepintas lalu merupakan satu kaedah yang mana anda akan memberi tumpuan idea penting pada setiap perenggan yang akan anda baca. Kemudian anda akan mendapatkan gambaran umum dari bahagian pengenalan, isi kandungan, tajuk utama dan rumusan akhir. Dan tujuannya adalah untuk mendapatkan maklumat ringkas tetapi menyeluruh mengenai sesuatu bahan atau dokumen yang anda baca. Okey anak-anak, caranya ialah bila anda dah ada bahan, anda akan membaca kata kunci pada bahan yang anda terima. Kemudian anda akan sediakan pen highlighter yang berwarna tu untuk anda boldkan perkataan-perkataan yang tertentu. Contohnya apabila anda membaca tajuk, jadi boldkan bahagian tajuk dan anda akan boldkan juga ayat pertama dan ayat terakhir sesuatu perenggan, yang mana kebiasaannya ayat pertama dan ayat terakhir itu akan menerangkan apakah kata kunci yang terdapat pada perenggan yang anda baca. Kemudian yang kedua adalah teknik scanning ataupun maksudnya ialah sekali imbas. Jadi teknik scanning ni adalah merupakan membaca pantas sambil memberi tumpuan kepada maklumat yang dicari. Tujuannya adalah untuk mencari jawapan kepada sesuatu soalan dan membaca pendahuluan dan rumusan teks secara mendalam. Okey, contoh dia, kebiasaannya kalau cikgu bagi soalan dan anda perlu dapatkan jawapan menerusi bahan bacaan ataupun menerusi dokumen yang anda perolehi. Jadi anda akan baca sekali imbas untuk terus cari jawapan kepada soalan yang cikgu bagi. Jadi itulah yang dimaksudkan dengan teknik scanning atau sekali imbas. Okey anak-anak, kita pergi pula kepada kemahiran yang kedua, iaitu kemahiran mendengar. Kemahiran mendengar ni adalah aktiviti aktif yang melibatkan kefahaman dan pemprosesan maklumat yang didengar. Jadi menerusi kemahiran mendengar ni, ia ada teknik yang perlu anda ketahui, iaitu teknik mendengar berkesan yang mana anda perlu bersedia untuk mendengar. Kenal pasti idea penting yang didengar. Dengar dengan teliti dan fokus, catat nota semasa mendengar dan buat bacaan awal apa yang akan anda pelajari sebelum anda dengar cikgu mengajar. Okey, bagaimana nak tingkatkan kemahiran mendengar ni? Anda kena pandang kepada pengucap. Maksudnya kalau cikgu sedang mengajar, anda perlu memandang apa yang akan diucapkan oleh cikgu di hadapan. Latih banyak mendengar dari bercakap. Semasa proses mendengar, anda kena diamlah maksudnya. Dengar baik-baik. Kemudian fokus apa yang ditunjuk. Semasa cikgu mengajar, cikgu akan menunjukkan bahan pengajaran. Jadi sambil mendengar, anda kena fokus dengan apa
yang ditunjuk oleh guru. Kemudian, beri perhatian apa yang ditulis oleh guru. Dan yang terakhir, beri tumpuan sepenuhnya semasa guru sedang mengajar. Jadi anak-anak, sebenarnya teknik mendengar ini merupakan salah satu daripada teknik yang penting semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlaku. Sebab kalau anda tak dengar dengan betul apa yang cikgu ajar, anda akan ketinggalan. Baiklah anak-anak pelajar, kemahiran belajar yang ketiga yang perlu anda tahu adalah kemahiran menulis. Okey, kemahiran menulis ni adalah merupakan keupayaan pelajar untuk menulis perkataan dan ayat dan mengeluarkan idea melalui pelbagai jenis penulisan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi yang anda lalui. Jadi, menerusi kemahiran menulis ni ada tujuannya yang tertentu, iaitu untuk melatih anda melahirkan idea yang anda ada, melatih anda untuk menghujah dan mengembangkan idea, melatih anda untuk mengembangkan karangan dalam bentuk perenggan yang betul dan melatih anda menggunakan format karangan yang betul. Jadi menulis ni sebenarnya dia lebih fokus kepada subjek bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Baiklah, kita pergi kepada kemahiran yang keempat, iaitu kemahiran mencatat nota. Okey, mencatat nota ni adalah aktiviti merekod fakta, maklumat dan isi penting daripada bahan yang dibaca, dilihat atau didengar semasa proses pembelajaran anda. Catatan anda mestilah mengandungi isi-isi penting menggunakan ayat sendiri, terang, jelas, kemas dan mudah dibaca, ditulis dalam buku catatan mengikut mata pelajaran, diolah dalam bentuk isi tanpa ayat yang panjang dan menggunakan pen pelbagai warna untuk menarik perhatian ketika membaca. Contohnya seperti membuat peta minda. Dan asas kemahiran belajar yang terakhir ialah kemahiran mengingat. Baiklah, kemahiran mengingat ni sebenarnya adalah proses yang dilakukan berulang-ulang tanpa jemu. Proses ini akan melekatkan maklumat pada sel-sel otak. Ini adalah kerana sekiranya anda menerima maklumat, anda tidak ulang maklumat tersebut dalam tempoh 24 jam, maklumat tersebut akan hilang. Jadi, apa yang perlu anda buat untuk mengingat ni? Okey, anda perlu menyusun isi dengan betul, menentukan isi yang ingin diingat, menghafal isi yang ingin diingat, menguji kemampuan ingatan dengan menyoal dan menjawab sendiri, anda tanya, anda jawab, dan melakukan uji kaji dengan kerap. Contohnya membuat latih tubi ataupun ujian-ujian yang lepas. Baiklah anak-anak, sebagai rumusannya sebenarnya kelima-lima asas kemahiran belajar yang cikgu dah terangkan tadi perlu anda kuasai agar anda dapat mengumpul, memproses dan merumus maklumat secara kendiri berdasarkan apa yang telah anda pelajari daripada guru-guru anda. Menerusi kombinasi kelima-lima asas kemahiran belajar ini sebenarnya dapat membantu anda belajar dengan lebih berkesan lagi. Sekian daripada cikgu, jumpa lagi selepas ni. Assalamualaikum.